Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Maksudnya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan mendapat di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Al-Fadhil yang berbahagia, Ustaz Hafiz, pengursi surau kita, masjid kita, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu. Dan rasanya malam ini kena giliran amal kali. Dan pada malam ini kita mengingat kembali tentang Hijratul Rasul. Dan Hijratul Rasul ni masuk tahun baru, iaitu pada hari ininya kita telah masuk hari yang ke-7. Dah, masuk hari malam ke-7. Dan hari hijrah ni tahunnya tahun 1445 hijrah. Cuma apabila tahun hijrah ni orang tak teringat sana. Tidak kita teringat seperti tahun miladi. Amo guna miladi, tapi ramai orang guna tahun Masihi. Kalau kita rujuk pada bahasa Arab, dia tidak sebut Al-Masihi, itu disebut miladi. Bezanya ialah untuk membezakan Masihi merujuk pada Kristian, miladi merujuk kepada tarikh lahir atau tahun lahir Nabi Isa. Karena itu kita jangan tukar. Kalau kita cakap Arab, Masihi bermakna Kristian, miladi makna tarikh lahir Nabi Isa. Itu dua perkara yang besar berbeza. Karena itu apabila kita baca buku Arab ataupun akhbar Arab disebut Al-Miladi, miladi atau Al-Miladi, itu beza. Tapi bahasa yang digunakan dalam pertuturan kita di tempat kita sebut tahun 2023 Masihi. Tak, gitulah. Alhamdulillah kita berada pada tahun baru Hijri. Dan pada tahun Hijri ini merupakan tahun kalender Islam. Apabila kita sebut tahun Hijri, maka dia ada sejarah dia. Tahun Hijri ini bukan bermula pada zaman Nabi, tetapi dia bermula masa zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab-sebab yang timbul ni adalah kerana surat-surat yang sapa kepada Sayyidina Umar itu tidak bertarikh, tidak ada tahun. Tarikh ada. Misalnya kita kata hari ini 7 hari bulan 1, 7 hari bulan Muharram, tahunnya tak ada. 20 hari bulan Safar, tahunnya tak ada. Sebelum tu jadi kalau tak tahu tahun berapa. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil sahabat bermusyawarah. Kita kena cari satu penyelesaian tentang tahun ni. Orang kata ada dah tahun miladi. Dia kata takkan kita nak guna tahun orang Kristian. Tahun Greek ada, macam-macam tahun Sia ada, Cina ada, tapi takkan kita nak guna tahun orang.
Tak ada personaliti kita, kepribadian kita, jati diri kita. Lalu para sahabat memberi berbagai cadangan. Ada yang mencadangkan bahawa kita ambil tahun Nabi lahir. Ada yang mencadangkan tahun Nabi mati, wafat. Ada yang mencadangkan permulaan turun hijrah, turun wahyu, dan bermacam-macam peristiwa. Lalu dibincang satu persatu. Antara yang menarik ialah orang cadang tahun lahir dan tahun ataupun tahun wafat. Para sahabat dia argue, kalau kita letak tahun lahir, tahun wafat, serupa juga. Sebabnya sama bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal, wafat pun pada bulan Rabiul Awal. Kita nak pakai tahun mati ke tahun hidup? Tak sesuai. Ada yang mencadangkan supaya tahun hijrah ni bermula Nabi Isra Mi'raj. Tapi diargue juga, tak jadi juga. Akhirnya kata ialah tahun Nabi, tahun mula tahun hijrah. Tahun hijrah. Tahun hijrah, Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Bukan bulan Muharram. Setuju tak tahun hijrah? Hijrah ni nak mula mana? Argue lagi. Hijratul Rasul pada bulan Rabiul Awal. Para sahabat hijrah dulu lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah berbincang, ambil bulan, ya Rasulullah asah letak hijrah. Jadi Rasulullah pacak hijrah ni pada bulan Muharram. Maka setuju. Jadikan bulan Muharram sebagai awal tahun hijrah. Itu dia punya secara ringkas senario pada ketika itu. Maka sejak daripada itulah maka dijadikan bulan Muharram sebagai awal tahun hijrah. Sejak mula masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu satu perkara. Yang keduanya, hijrah ni telah disebut di dalam banyak ayat Quran dan juga hadis Rasul. Antara ayat Qurannya hak ni dah banyak lagi ayat-ayat yang lain, dan ayat ni ialah dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Sesiapa yang berhijrah di jalan Allah. Maka ayat ni telah banyak disebut selain daripada ayat ini. Dan begitulah juga hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan, sesuatu amalan itu sah, jadi diterima oleh Allah dengan niat. Jadi apabila hadis niat ni dia ada kaitan dengan hijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau orang berhijrah tu kerana sesuatu selain daripada Allah, maka hijrah tu kerana benda tu. Kerana itulah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya sah sesuatu amalan itu adalah dengan niat. Wa man kana hijratuhu hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka sesiapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah itu kerana Allah dan Rasul. Sebaliknya, kalau orang hijrah tu kerana dunia atau kerana sesuatu perkara atau kerana nak kahwin, maka hijrah tu kerana perkara tadi lah, tidak kerana Allah dan Rasul. Di sinilah orang panggil hijrah ni adalah satu perkara yang besar dalam kehidupan umat Islam. Dua. Yang ketiga, hijrah ni adalah sunnah dalam hidup. Perjalanan hidup. Tak ada kalau orang nak berjaya tidak hijrah. Kalau orang nak berjaya dalam hidup kena hijrah. Kalau dia statik kapur setara tu ya. Cuba kita bayar kita sendiri, kita hijrah. Kapur asal kita tidak sini. Tak, hijrah ni panggil. Hijrah di segi tempat tinggal. Karena tu hijrah ni adalah sunnah alam dan sunnah para nabi dan rasul. Dan asal manusia ni pun Allah Subhanahu Wa Taala buat Nabi Adam ni dalam syurga. Lama tinggal dalam syurga.
dengan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah, berlaku sebagaimana Allah cerita, hijrah daripada syurga ke dunia. Hijrah, itulah hijrah pertama. Begitulah juga kalau kita tengok para nabi dan rasul, mereka berhijrah. Nabi Nuh alaihissalam berhijrah daripada kampung dia, naik bahtera, tinggal kampung, pergi ke tempat lain. Hijrah. Cuma apabila hijrah para nabi ni tinggal tempat dia, maka bala akan turun tempat. Itu kita baca dalam Quran, apabila para nabi ni berhijrah tinggal kampung, maka kampung tu akan binasa. Sebagaimana berlaku kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Begitulah juga Nabi Hud berhijrah daripada kampung dia, pergi ke tempat lain. Allah turun bala kampung. Begitulah juga kaum Ad, kaum Samud. Yang hebat-hebat dalam sejarah, apabila Nabi tinggal kampung tu, berhijrah, binasa kampung tu. Begitu juga nabi-nabi lain sebelumnya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Apabila ditinggal kampung dia, tidak binasa Mekah. Itu keistimewaan. Namun orang-orang kepala-kepala halian yang menjadi penentang kepada Nabi, apabila Nabi hijrah, mati. Termasuklah mati dalam perang Badar. Pemimpin besar Quraisy mati dalam perang Badar. Kerana itulah hijrah ni adalah satu perkara sunnah dalam hidup. Dan kita pun tengok, kalau kita tengok anak kita je, kita sendiri pun mula-mula mengaji sekolah di tempat kampung kita. Setelah besar sikit, sekolah menengah jauh sikit, duduk asrama, tak kira asrama penuh. Kalau masuk universiti, tak ada dah kampung kita universiti, hijrah dah. Artinya semua orang berhijrah. Boleh kata gitu. Kalau orang nak berjaya, tak ada orang duduk kampung dia nak kejayaan, nak ilmu, nak capai kebaikan, duduk kampung sendiri, jangan. Kerana itulah hijrah ni adalah satu sunnah yang berlaku dalam hidup. Kemudian kita kembali kepada hijrah. Hijrah dalam maksud yang kita bincang sini ialah hijrah ni ialah Rasulullah SAW telah pacak, kita kata, tentukan hijrah ni pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram untuk para sahabat berpindah daripada Mekah ke Madinah semata-mata untuk menyelamatkan diri dan agama. Kerana tu hijrah ni ada unsur bawa agama. Ada orang berhijrah tapi kerana pelarian, kerana peperangan, tidak panggil hijrah, walaupun tubik keluar daripada tempat sendiri, tidak panggil hijrah. Kerana dia lari untuk menyelamatkan diri. Hijrah ni keluar daripada kampung tempat, bawa agama dan mempertahankan agama. Itu hijrah. Sekarang ni pun kalau orang tu tak boleh duduk di tempat dia, dia keluar daripada tempat dia kerana bawa agama, maka dalam konteks itu dia berhijrah. Walau bagaimanapun ada orang kata juga, awak duduk mana? Saya duduk asal duduk Kelantan. Ni duduk mana? Ni faham hijrah saya. Hijrah di segi bahasa, adakah dia bawa agama? Orang bawa agama baru nama hijrah. Kalau tidak, orang panggil berpindah. Betul berpindah. Pelari apa, pindah juga. Tapi kalau dia bawa agama, maka masuk hijrah. Tak bawa agama, biasa-biasa aja. Walaupun kalau dia buat cara betul, boleh pahala juga. Nak cari rezeki, boleh pahala. Jadi hijrah ni adalah untuk membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan syiar agama, maka dia termasuk adalah orang berhijrah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang berhijrah kerana menegakkan hukum Allah, syariat Allah, maka hijrahnya dan Rasulnya, maka hijrah itu adalah kepada Allah dan Rasul. Jadi satu amal ibadah yang besar. Kemudian hijrah ni kita tengok ada hijrah yang jadi wajib, seperti kalau kita tengok zaman Rasulullah tu wajib hijrah daripada Mekah ke Madinah, kerana Mekah tidak boleh tidak ada lagi ruang untuk melakukan kehidupan dan menyebar agama. Maka Rasulullah SAW memerintah para sahabat berhijrah. Bukan tak dapat menyebar, malah diancam, diubuk, dibunuh dan berbagai-bagai
tindakan yang telah dilakukan oleh golongan-golongan orang yang menentang ajaran Islam di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian orang yang berhijrah ini pahalanya sangat besar. Dan sehingga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut, andai kata orang berhijrah tadi tak sampai tempat dia tuju, mati di tengah jalan, maka Allah beri kepadanya ganjaran pahala hijrah yang secukupnya, sepenuhnya. Itulah besar hijrah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita panggil hijrah fizikal. Ada satu lagi hijrah spiritual atau hijrah maknawi. Ini jisim, ini ruhi, ini jasadi, ini maknawi. Adapun hijrah maknawi ini atau di segi hakikat hijrah ini, itulah sebenarnya. Adapun hijrah tubuh badan ni dia adalah ikut hijrah hati kita, hijrah ruh kita. Hijrah ruh ni Rasulullah SAW sebut banyak hadis. Saya nak baca sini ada 2, 3, 4 hadis. Yang pertama Rasulullah sebut maksud hijrah. Hijrah hak sebenar, hak asasnya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rasulullah tanya sahabat, siapa orang Islam? Sahabat ni kalau Rasulullah tanya, dia tak jawab. Bukan tak reti, tetapi takut jawab tu salah. Lalu biasanya mereka jawab, Allah wa Rasul wa ana. Allah dan Rasulullah yang paling tahu. Lalu Rasulullah kata, al-muslim, seorang Islam itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang sebenarnya ialah semua orang Islam lain selamat daripada lidah dia dan tangan dia. Wal muhajir, dan orang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah. Mudah definisi dia. Siapa orang Islam? Ialah semua orang Islam lain selamat daripada dia, daripada lidah dia dan tangan dia. Selamat daripada lidah ni maksudnya selamat daripada kata-kata buruk dia, caci hamu dia, mengupak dia dan sebagainya. Kerana orang ni, kita dalam hidup ni Rasulullah sebut apa ni, lidah dulu. Pasal lidah ni mudah nak guna. Tangan kena akak, kena turun. Lidah ni pakai begitu. Dan selamat daripada lidah dia, selamat daripada tangan dia. Tangan ni melambangkan perbuatan dia, urusan dia dalam hidup. Maka kalau seseorang itu, orang Islam sebenarnya, orang Islam lain ni selamat daripada dia. Tak ada daripada angkara buruk dia. Sama ada melalui lidah dia atau perbuatan dia. Itu orang Islam. Sebenarnya definisi tak ada orang Islam. Siapa dia orang Islam? Semua orang selamat daripada dia. Itulah orang Islam. Selamat daripada percakapan dia, tutur kata dia, dan selamat daripada perbuatan dia. Itu orang Islam. Wal muhajir, kamu dia orang berhijrah juga siapa? Man hajara ma nahallahu anhu, ialah orang yang meninggalkan atau tak buat apa yang Allah tegah. Itulah orang berhijrah. Hak tadi berpindah dah di segi fizikal. Tapi sebenarnya fizikal itu adalah asas manusia ni, iaitu orang yang meninggalkan atau tidak buat apa sahaja yang Allah tegah, dia tak buat. Walaupun dia tak pergi ke mana-mana. Itu orang berhijrah. Itu sahih. Semuanya hadis sahih. Kemudian ada hadis lain, Rasulullah menyebut, al-mu'min man amanahu an-nas. Wal muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara as-su'a. Walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata 'abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Maksudnya orang Islam, orang mukmin pula siapa? Semua orang mukmin lain aman daripada tindakan buruk dia. Itu orang mukmin. Wal muslim, orang muslim juga serupa tadi juga.
yang Rasulullah sebut dalam hadis tadi, orang Islam lain selamat daripada lidah dan perbuatan dia. Kemudian orang berhijrah di sini Rasulullah sebut ialah orang meninggalkan perbuatan buruk. Tadi Rasulullah sebut lebih umum. Orang berhijrah dalam hadis pertama tadi ialah orang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah. Hadis ni mari perinci sikit. Apa yang ditegah oleh Allah? Ialah perkara-perkara buruk. Dia punya susunan hadis tadi. Kemudian antara perkara buruk ialah Rasul sebut demi tanganku di tangannya. Jadi demi tanganku di tangan Allah, la yadkhulul jannata 'abdun. Seorang hamba tidak akan dapat memasuki ke syurga la ya'manu jaruhu bawa'iqah, di mana jirannya tak selamat daripada perbuatan buruk. Rasulullah sebut keburukan. Salah satu keburukan ialah kalau duduk berjiran, jiran dia tak selamat daripada dia. Jiran selalu menjadi menghadirkan masalah. Itu tanda orang buruk. Jadi contoh buruk. Baik. Rasulullah sebut lagi, hak buruk ni bahagian lagu mana lagi? Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim, wal muhajir man hajaral khataya wa dhunub. Seorang mukmin itu adalah orang mukmin yang lain selamat, tetap harta mereka selamat dan juga jiwa mereka selamat. Dan orang berjihad itu adalah orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, kesalahan dan dosa-dosa. Arti tiga. Allah yang pertama, hijrah ni orang tinggal hak Allah larang. Yang kedua, yang Allah larang tu perkara buruk. Yang perkara buruk tu adalah kesalahan-kesalahan dan dosa. Jadi tertib disusun oleh Rasulullah SAW supaya kita mudah faham maksud daripada hijrah. Yang pertama, tinggal hak Allah larang. Yang kedua, hak Allah larang itu tentu perkara buruk. Dan perkara buruk ni ialah kesalahan dan dosa. Hadis yang keempat, ada seorang badui mari bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna 'anil hijrah. Ceritakan kepada kami apa dia hijrah. Ilaika aynama kunta au liqaumin khassatin am ila ardin ma'lumah. Adakah hijrah itu kami kena datang berjumpa duduk bersama kamu wahai Rasulullah di mana kamu berada, ataupun kami perlu berhijrah kepada orang kumpulan kaum tertentu atau pada negeri tertentu, ataupun apabila engkau telah meninggal dunia maka hijrah itu telah terputus. Lalu Rasulullah tak jawab. Lalu Rasulullah kata, Rasulullah bertanya, aina sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Lalu dia kata, hadza huwa ya Rasulullah. Ni orang ni tanya. Lalu Rasulullah kata, al-hijratu an tahjural fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah, thumma anta muhajir wa in mitta bil hadar. Maksudnya, hijrah tu hendaklah kamu meninggalkan perkara keji, zahir dan batin. Perkara fawahish ni, kalau dalam bahasa Quran, bahasa Arab, fawahish ni perbuatan yang tidak kita panggil dengan zina, liwat, lesbian, itu fawahish. Jangan buat perkara itu. Kemudian sama ada perbuatan ni perkara yang zahir atau batin. Kemudian kamu mendirikan solat, mana buat mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Kemudian engkau adalah orang yang berhijrah walaupun engkau mati di tempat sendiri. Jadi ini maksud hijrah di segi hakikat, maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dari hadis-hadis yang kita dengar tadi, kita dapat membuat kesimpulan bahawa hijrah ini adalah meninggalkan perkara buruk dan melakukan perkara baik dalam bahasa mudah. Dan meninggalkan perkara buruk dan melakukan perkara baik ni boleh kita buat
atau boleh kita lakukan di mana-mana sahaja. Tengok perkara yang Allah larang kita tak buat, dan kita buat apa yang Allah dan Rasulnya suruh, berhijrah kita. Kalau nak hijrah lah ni pun sekarang susah nak hijrah mana-mana pun dah. Tapi hijrah ni boleh buat. Karena itulah hijrah ni dari satu tempat ke satu tempat. Kalau hijrah yang kita bincang ni ialah dari yang pertama, hijrah dengan hati kita daripada menyayangi selain daripada Allah, sayang kepada Allah. Kalau kita hidup, kalau seseorang hidup bukan seseorang yang bukan Islam, dia mengikut Islam, maka berhijrah. Kalau kita orang Islam, daripada kita tidak baik atau kurang beribadah dan menghayati Islam, kita menghayati Islam, itu berhijrah. Kalau kita kata ada orang yang semaya seorang-seorang di rumah, dia pergi semaya berjemaah, sudah berhijrah. Semaya di rumah tu molek, nah, tapi semaya jemaah lebih molek. Ada semaya di rumah molek ni, semaya sunnah. Saya semula ni adalah lebih baik semaya di rumah berbanding semaya di masjid, kecuali semaya tarawih, semaya hari raya. Itu tak afdal di masjid atau di tempat-tempat perhimpunan. Kalau semaya qiyamul lail, kita semaya di rumah. Kalau semaya sunat, afdal di rumah. Kalau semaya fardu, di masjid. Ada tempat afdal ni, buat di rumah pun ada. Dan ada hak afdal buat di masjid. Setengah orang tu dia buat di rumah, semua buat di rumah. Fardu pun di rumah, sunat pun di rumah. Tu tak tahu dia pakai buah mana dia. Jadi afdal semaya fardu berjemaah. Afdal semaya sunat solat. Kecuali sunat seperti tarawih, sunat gerhana, sunat hari raya, itu kena buat, afdalnya buat berjemaah. Lalu hijrah yang sebenar ialah hijrah dengan hati dan jiwa, daripada mencintai selain daripada Allah kepada mencintai Allah. Dan ramai orang sayang pada Allah pun dia sayang, kepada makhluk pun dia sayang. Makhluk ni siapa? Diri sendiri, ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, harta kita, tempat tinggal kita, perniagaan kita. Hak ni kita sayang, Allah pun sayang. Tetapi mana hak lebih kita sayang dan antara Allah dan semua tadi? Kalau sekiranya dalam hidup setiap insan dia lebih mencintai, menyayangi perkara-perkara tadi, saya kepada diri sendiri, ke ibu bapa, anak-anak dan sebagainya, lebih daripada mencintai Allah, maka sebenarnya dia belum hijrah. Saya belaka. Tapi hijrah tu, maksud hijrah ni ialah mencintai Allah lebih daripada yang lain-lain. Mencintai Rasulullah lebih daripada yang lain-lain, baru berhijrah. Kalau selama mana dia tidak meletakkan diri dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, maka dia belum berhijrah. Karena itulah orang zaman Nabi ni, orang hijrah, dia sanggup tinggal harta dia, dia sanggup tinggal keluarga dia, dia sanggup tinggal anak-anak dia, dia sanggup tinggal mak ayah dia, pergi bawa agama dia. Hebat. Ada orang berpisah dengan suami isteri kerana ikut Islam. Enggak, kalau zaman tu, itulah hijrah zaman Rasulullah SAW. Kerana itulah disebut orang yang berhijrah sebenarnya itu dia mencintai Allah dan Rasul, turut perintah Allah dan Rasul lebih daripada apa yang disayangi. Seperti
Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni sebut Ar-Rumi kerana dia orang barat Rom. Orang Rom, orang barat, bukan orang Arab pun. Dia datang ke Mekah, mai ke Mekah. Dia seorang peniaga. Dia berniaga, ada harta. Biasanya orang niaga dah kaya. Orang makan gaji tak kaya. Boleh percaya tak? Kau ada sah? Orang kaya raya tahu benda kau. Orang makan gaji tu putus tahu mana tak kaya. Tak kaya. Orang kena kau kaya. Ni kita boleh tengok dulu. Jadi Suhaib Ar-Rumi nak cerita kena kau ni. Saja celah-celah orang nak kaya jangan makan gaji. Dia mari ke Mekah, dia nego. Kaya dia. Banyak harta. Apabila nak hijrah, dia nak bawa harta dia, ada. Orang kata, Suhaib, nak pergi mana? Dia kata, saya nak hijrah. Dia kata, mu mari selas pinggan. Mu cari harta yang dapat di Mekah. Mu boleh nak pergi Mekah. Mu boleh tinggal Mekah, tapi jangan bawa sikit apa. Mu keluar daripada Mekah sebagai memari dulu. Hartamu kena tinggal. Pilih. Nak hijrah ke nak harta? Saya kata ambil belakang. Aku hijrah. Rasulullah puji Suhaib. Puji. Maknanya orang yang kandungnya harta. Kalau mu sendiri senang-senang, tak ada masalah. Mu kaya. Tapi kalau mu nak hijrah, mu kena tinggal belakang. Fikir. Suhaib pilih tinggal harta. Sebanyak mana dia ada tinggal harta. Pergi berhijrah. Itu cabaran. Jadi harta pun kita sayang. Tapi Suhaib tadi menyayangi Allah dan Rasulnya, taat pada Allah dan Rasul lebih daripada harta dan tak pandai harta. Itu baru hijrah. Begitu juga keluarga. Apabila berdepan dengan kehendak Allah dan Rasul, keluarga tinggal. Ayah tinggal. Ayah tinggal anak, anak tinggal ayah. Suami tinggal isteri, isteri tinggal suami. Itu baru betul orang berhijrah dan ikut ajaran Islam sebagaimana dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga hijrah ni ialah dia buat ibadat dia. Daripada beribadat kepada makhluk, beribadat kepada Allah. Zaman dulu orang ada menyembah Tuhan mereka, menyembah patung berhala, mengikut apa yang mereka faham. Walaupun mereka ni tahu Allah ni ada, mereka tahu Allah ada, tetapi oleh kerana dah hidup dalam masyarakat yang bertuhan kepada makhluk ni, mereka menyembah makhluk. Apabila mereka telah buat makhluk ni menyembah Allah, maka situlah betul baru dia berhijrah. Karena itulah kita tengok orang yang pertama syahid dalam Islam dalam semasa di Mekah ni, dua orang, suami isteri, iaitu Sumayyah dan suami dia Zaid duduk dengan Rasulullah tu, ayah dia dan mak dia mati dibunuh ketika di Mekah. Dia lah mula-mula syahid. Sehingga Usamah ni lari daripada dia tengok orang bunuh mak dia, bunuh ayah dia, dan orang ancam dia, kalau kamu tak ucap, tak kembali pada agama asal, aku bunuhmu supaya aku bunuh ayahmu. Memang dia pun dalam keadaan takut, dia kata tak apa, amo ikut lah. Orang lepas dia. Apabila orang lepas dia berlari di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan hal tadi. Ya Rasulullah, saya telah ucap kalimah kufur, iaitu nak kembali pada agama mereka, karena saya tidak tahan
Saya takut saya dibunuh sebagaimana mereka bunuh ayah mak saya. Rasulullah kata, tanya dia, macam mana hatimu? Hatimu beriman lagi kau tak beriman? Serupa mu kata kan? Dia kata, ya Rasulullah, hati saya tetap beriman. Rasulullah kata, engkau beriman. Andai kata mereka ulangi perbuatan tadi, memaksa kamu, ucaplah. Mana ini satu rukhsah, kelonggaran yang diberi. Kerana nak selamat diri. Tapi kalau hati tetap. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang dipaksa untuk mengucap kalimah kufur sedangkan hati mereka tetap penuh beriman. Begitulah juga hijrah ni daripada takut pada makhluk, taat pada makhluk, pergi taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Kerana itulah orang yang taat pada Allah dan Rasul ni orang yang betul-betul hijrah. Kalau sekiranya tidak taat pada Allah dan Rasul, walaupun dia mengaku Islam, orang itu belum hijrah. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah 3 kali. Fala wa rabbika, fa qasam, la qasam, rabbika qasam. Maksudnya Allah bersumpah 3 kali, kamu tidak beriman. Fala wa rabbika la yu'minun, kamu belum beriman. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sehingga kamu menghukumkan, membuat keputusan wahai Rasulullah terhadap apa yang berlaku perselisihan antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka menerima keputusan kamu itu dengan penuh rela hati, bukan rasa tak senang terhadap apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka serah diri dengan bulat-bulat. Jadi ayat ini menerangkan orang yang menerima keputusan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW dengan penuh rela, itu berhijrah. Kalau sekiranya tidak menerima dengan penuh rela, dia belum berhijrah. Kes ni, ayat ni ada ada sebab dia diceritakan bahawa ada 2 orang yang berselisih tentang sesuatu masalah. Rasanya dari segi harta. Apabila berlaku perselisihan, mereka pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah membuat keputusan. Seorangnya terima dengan baik dan seorang lagi tak puas hati. Haraj tu makna tak puas hati. Lalu yang tak puas hati tadi ajak kawan dia tadi pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Mungkin Sayyidina Abu Bakar ada pandangan. Turut kawan ni, yang terima tadi, pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Lalu mereka dua cerita tentang putusan telah dibuat oleh Rasulullah. Lalu Abu Bakar bertanya, bagaimana kamu? Kata yang terima tu saya terima, yang ni saya tak terima. Abu Bakar tanya, beritahu saya tidak ada hak untuk membuat keputusan setelah Rasulullah buat keputusan. Yang keputusan Rasulullah buat tu dah tepat, dah betul. Yang tak puas hati tadi, tak puas hati juga. Lalu ajak kawan dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Kawan ni turut je pergi. Apabila cerita pada Sayyidina Umar peristiwa yang telah Rasulullah tetapkan dan telah putuskan, Sayyidina Umar tanya, siapa hak terima puas hati? Jawab, hak terima tu saya. Siapa hak tak terima? Saya. Sayyidina Umar kata, maka anakku duduk tempat masing-masing. Sayyidina Umar masuk dalam rumah dia, ambil pedang. Waktu tu, mana hak tak terima? Saya. Dia pacu tu. Pacu mati. Bukan main-main pacu. Nah, seorang lagi duk agama. Duk agama lagi tu. Tapi dia tanya mana tak terima? Pacu yang tu. Hak terima tu dia tidak nak pacu, kata terima. Lari kawan tu, pergi jumpa Rasulullah. Sayyidina Umar pun terus pergi jumpa Rasulullah. Sayyidina Umar buat tu, dia ikut pandangan dia, ikut mana dia fikir lagu tu.
Jadi sampai Sayyidina Umar pergi itu sebelum sampai Rasulullah, ayat itu pada Rasulullah. Ayat ini. Lalu Sayyidina Umar sampai dia mencerita pada Rasulullah apa yang telah dia buat. Rasulullah baca ayat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah 3 kali, tidak seseorang itu tidak beriman kalau sekiranya dia tidak puas hati dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW dan tidak terima dengan buah. Jadi Sayyidina Umar walau dia pun sesat. Kerana tu Sayyidina Umar ni banyak kali, banyak tempat wahyu turun serupa dia berbicara. Ada dalam cara tidak kurang daripada peristiwa yang Sayyidina Umar cadang wahyu tu berlaku. Hak pertama kali ialah masalah perang Badar. Apabila perang Badar ni selesai, ada orang ditawan. Nak buat macam mana tawannya perang? Ada 2 pendapat. Sayyidina Umar mencadangkan supaya semua bunuh belaka. Ekstrim lah kalau kita nampak lagi, bunuh belaka. Sebab orang ni jahat, walaupun anak-anak kita bunuh. Anak-anak belaka tu orang Mekah tu. Warga-warga. Sayyidina Abu Bakar mencadangkan solusinya, orang yang ada duit dia tebu. Orang yang tak ada duit, yang pandai-pandai mengajar menulis ni, kita minta dia mengajar anak-anak kita supaya anak kita pandai membaca dan menulis. Akhirnya Rasulullah terima cadangan Sayyidina Umar. Esoknya ayat Quran tu turun menyatakan bahawa apa yang telah dibuat, pendapat Sayyidina Umar ni hak tu hak Allah tepat. Teriak Rasulullah teriak, Rasulullah menangis. Abu Bakar jumpa dengan Rasulullah, kenapa menangis? Kerana sebab semalam hak kena dengan Allah naknya sebab Sayyidina Umar. Tapi Allah ampun dah Rasulullah, Allah ampun. Tapi kalau hak sebenarnya sebab Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar tengok Abu Bakar dan Rasulullah teriak, menangis. Apa teriak? Royak kamu Abu nak teriak kata. Pasal orang tak boleh tengok Rasulullah sedih. Saya sahabat Rasulullah lebih pada saya diri sendiri. Kita yang tak dalilah mana Rasulullah. Wah kita. Habis dia kat selawat gitu. Tak caralah mana buat kita banding sahabat lah. Jadi Rasulullah cerita, ya Umar, sebenarnya pendapat yang betul adalah pendapat kamu. Sayyidina Umar teriak, menangis. Walau bagaimanapun Allah telah ampun pada Rasulullah, kerana itu ijtihad. Kerana itu ijtihad ni, kalau kita ijtihad, Rasulullah ijtihad ni, kalau kena boleh 2 pahala, kalau tak kena boleh 1 pahala. Mana tak salah ijtihad. Jadi tu ijtihad masa Rasulullah. Kerana itulah Rasulullah mengajar kita secara langsung tidak langsung dalam perkara yang tidak ada satu nas, kita boleh berbincang sesama kita, cari pakar untuk beri pandangan dan kita buat putusan. Itu kaedah dia. Dalam hidup kita lah ni pun, kalau perkara ni tidak ada satu nas yang jelas dalam Quran dan hadis, tidak ada satu peraturan lagi, kita boleh berbincang, dan inilah yang panggil syura, ijtihad para ulama. Dan setelah mendengar pandangan pakar, maka buat keputusan. Dah banyak lah ni pun Majlis Agama Islam di mana di negeri-negeri dia ijtihad. Ijtihad ni kalau dia dalam perkara baru dia panggil pakar. Sebagai contohnya ialah nak menentukan kandungan seorang wanita ini, berapa lama dia boleh mengandung, anak boleh hidup. Orang kata 6 bulan dah. 6 bulan 1 lahza. Istilah pepah macam-macam. 6 bulan 1 lahza. 6 bulan tu 6 bulan Qamariah ke Syamsiah. Situ pun
Dan perkara ini panggil pakar. Pakar raya baru buat putusan. Jadi ijtihad ni buka sama dalam bab-bab yang boleh kita ijtihad. Dan kalau tak boleh sebuah seorang, kita pakar ramai-ramai. Jadi kita nak kembali pada hijrah. Mana hijrah tadi meninggalkan apa yang selain daripada Allah, taat pada Allah. Kalau dulunya orang meminta kepada selain pada Allah, sekarang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tawakal dulu untuk serah pada makhluk, sekarang tawakal kepada Allah. Inilah rahsia yang besar tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, secara rekah hijrah pada malam ni, dan setelah agama sebutnya puasa pada 10 Muharram. Pakat beringat, hari ni dah masuk 7, hari Khamis ni 9, hari Jumaat 10. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah berpuasa pada 10 Muharram, kerana Rasulullah sampai ke Madinah tu ada orang Yahudi puasa 10 Muharram. Rasulullah kata, oh Yahudi ni puasa ke apa? Dia kata puasa kerana mengenalkan Nabi Musa selamat dalam yang dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa kata, orang Yahudi puasa, aku lebih utama daripada orang Yahudi berpuasa. Lalu Rasulullah berpuasa. Dan Rasulullah puasa tu pada hari tahun terakhir ya. Rasulullah kata, andai kata aku hidup pada tahun depan, aku akan puasa pada hari yang ke-9. Sampai yang ke-10. Kerana tu kita dianjurkan puasa 9 dengan 10 atau 10 dengan 9. Tetapi kalau orang boleh puasa 10 pun boleh juga. Jadi pada kalau kita nak puasa molek, puasalah 2 hari, 9 dengan 10 atau 10 dengan 9. Ganjaran pahalanya ialah yukaffirus sanat al-salifah, iaitu mengkifarahkan dosa setahun. Dosa setahun lepas. Kalau kita puasa pada hari wukuf baru ni, dia kifarah 2 tahun. Setahun lepas, setahun akan datang. Ini setahun lepas. Jadi pakar-pakar berikanlah. Ambil masa. Sekian dulu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.